Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, anak pada sahabat saya Ustaz Fauzi Shah, para jemaah dimulakan, tuan-tuan dan ibu sekalian, alhamdulillah. Tadi Tuan Haji Nordin pesan, bila selesai Ramadan ni janganlah surau kita ni kosong, datanglah macam biasa. Dan kebetulan tuan, tajuk saya malam ni ialah amalan selepas Ramadan. Amalan selepas Ramadan. Tuan-tuan ingat dulu semasa kita berada di bulan Rajab, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab, fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa berdoa begitu? Doa supaya dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, Allah bagi kita banyak kebaikan-kebaikan. Wa balighna Ramadan, supaya kita sampai bulan Ramadan sebab nak beramal. Dan selepas itu ada doa lain. Bukan doa, Nabi pesan, Nabi bagi tahu. Kalau umatku tahu kelebihan Ramadan, mereka mengharapkan biarlah setiap bulan tu Ramadan. Siapa begitu tu? Orang masa sedih, duka cita, dia rasa serba kekurangan bila Ramadan nak tinggalkan dia. Ya Allah, ke Ramadan sabar bila-bila. Begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, cuma kita diingatkan oleh almarhum Syekh Yusuf Qaradawi, bekas pengurusi Majlis Ulama Sedunia, jangan jadi hamba Ramadan. Bulan Ramadan ramai ibadat sungguh-sungguh. Bulan Ramadan tak ada, tak buat apa dah. Jangan. Cuma Allah SWT bagi kita gandaan pahala bulan Ramadan tu. Contoh, ibadat wajib dapat pahala 70 kali ganda. Ibadat sunat dapat pahala macam ibadat wajib. Itu sebagai galakan untuk kita supaya kita beramal ibadat. Dan galakan itu kita teruskan di luar Ramadan. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya suka kalau dapat. InsyaAllah dapat. Mula pada sekarang doa. Ya Tuanku, panjangkan umurku supaya aku dapat jumpa lagi Ramadan akan datang. Nak tambahkan amal. Ya Allah, panjang umurku supaya aku sampai ke bulan tahun depan untuk aku memperlukan amalanku. Kalau tak sempat jumpa, kita mati, minta Allah ganti kita dengan syurga. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau pergi ke Mekah, dia akan buat tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Dia akan bercakap, ya Tuanku, jangan jadikan kedatanganku ke Abdullah ini sebagai kedatangan terakhir. Bagi aku panjang umur, ada rezeki, ada kekuatan badan untuk datang lagi tawaf ni tahun-tahun akan datang. Aku tak boleh datang, ya Allah, gantikan dengan syurga. Masya Allah. Tuan-tuan, biarlah kita ada gitu. Ada rasa nak panjang umur untuk berjumpa Ramadan akan datang, Masya Allah. Baik. Jadi, kalaulah
saya sebut awal tadi, Nabi sebut kalau umatku tahu bulan Ramadan, dia nak setiap bulan Ramadan. Mana kita ni takkan pahala dan sebagainya begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, saya secara ringkas nak sebutkan begini. Bulan Ramadan, bulan kita beramal dan Allah tambahkan pahala dan ganjaran seperti rajin beramal. Tapi lepas Ramadan, kita gunakan peluang, kesempatan, amalan-amalan latihan Ramadan itu kita teruskan di luar Ramadan. Apa benda? Pertama, tuan-tuan sekalian, kita bangun malam untuk sahur. Pukul 5 pagi bangun sahur lah. Berlatih 20 malam, 29 atau 30 malam. Berlatih, bukan berlatih pun, bangun pagi. Wajib, seolah kita ni wajib sebab ada keberkatan bangun sahur tu. Setiap malam bangun sahur. Cuma tuan-tuan, saya ingatkan jangan lagi kita buat perangai lama. Bangun untuk makan. Bukan. Ada satu waktu tuan-tuan sekalian, sebelum makan ada satu waktu yang agak-agak sejam, setengah jam, 15 minit untuk sembahyang sunat tahajud sebelum makan. Ada dua kelebihan. Pertama, Allah pesan dalam surah Al-Isra, sebagian malam kamu bangun untuk sembahyang sunat tahajud supaya kamu dapat akhirat besok maqaman mahmuda, tempat terpuji di akhirat besok. Bermakna dah berlatih setiap malam bangun untuk sahur. Lepas Ramadan buat juga bangun bukan untuk sahur tapi untuk sembahyang sunat tahajud. Masya-Allah. Yang kedua Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah puji mereka yang bangun waktu sahur minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebutkan apa bila minta ampun, apa kita nak ingat. Saya, tuan-tuan sekalian, saya ingat waktu dulu, waktu muda-muda dulu. Sebab apa? Allah akan tanya di akhirat besok. Hadis mengatakan tidak berat tapak kaki anak Adam sehingga Allah tanya dia 4 perkara. Umur muda dihabiskan ke mana? Siap badan buat apa? Ilmu amal ke tidak? Keempat, harta dari mana dapat, ke mana dibelanjakan? Isbatu bacalah doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya-Allah. Baik. Ketiga, tuan-tuan sekalian, sedekah. Dikatakan Rasulullah suka bersedekah. Tapi sedekah baginda pada jemaah lebih banyak lagi. Bulan Ramadan Nabi sedekah macam angin lalu, laju. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat sedekah ini istimewa. Allah sebut acapkan Quran, antara kata Allah sebut Quran kata kita ni dipuji, antaranya kita masuk golongan mereka yang bertakwa. Siapa tu? Baik. Zalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Ini kitab Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk mereka bertakwa. Siapa takwa tu? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa tu mereka beriman pada benda ghaib, neraka, syurga, alam akhirat, semua dia percaya, yakin. Kedua, mereka sembahyang. Ketiga, mereka yang kami yang bagi rezeki, mereka buat apa? Dia sumbangkan, derma-dermakan, tolong orang lain dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sekalian, sedekah ini satu amalan yang berterusan. Dalam ayat ke-10 surah Munafikun Allah sebut, sedekahlah kamu, infak harta kamu, beri harta kamu sebelum datang satu waktu di mana kamu akan mati.
Ada sebahagian manusia, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, minta ditangguhkan mati sebab nak derma, nak tolong orang lain, harta benda dia, buat kebajikan, keluar zakat. Itu kelebihannya orang-orang yang mati tapi dia rasa nak derma. Dia tak minta nak sembahyang tak. Minta supaya harta benda itu dapat dimanfaatkan sebelum dia mati, Masya Allah. Baik, tuan-tuan, sedekah ini sesuatu yang ada nilai di akhirat besok. Saya sebut dulu macam mana kata Sayyidina Ali, aku pelik tengok orang kedekut dan tak mau tolong orang lain. Sebab apa dia bagi pada orang tu lah modal dia di akhirat besok. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, surga ada grade dia. Surga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Usta, mengikut amalan kita tu lah. Jadi jadikan amalan bersedekah ini amalan berterusan sebelum datang kematian berjumpa dengan kita. Baik, tuan-tuan sekalian, Quran sebut banyak perkara tentang sedekah. Antaranya itulah Allah sebut dalam Quran, lan tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah kamu nikah buat kebaikan sebenar-benar kebaikan melainkan kamu sanggup bagi apa yang kamu sayang. Baik. Dan dikatakan Allah suka pada 3 jenis manusia dan benci pada 3 jenis manusia. Allah suka pada orang pemurah. Allah suka pada yang mendahkan diri. Allah suka kepada ahli ibadat. Tapi Allah suka lagi pada miskin yang pemurah, orang kaya yang mudahkan diri, dan orang muda yang buat ibadat. Dan Allah benci pada 3 golongan: orang kedekut, orang sombong, orang fasik. Tapi Allah benci lagi pada orang kaya yang kedekut, orang miskin yang sombong, dan orang tua yang fasik. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ada hal mengatakan orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dengan neraka. Orang kedekut dekat dengan orang kedekut jauh dengan Allah dan manusia, dan dekat dengan neraka. Gitu. Baik. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita ada benda-benda yang Allah bagi nilai di akhirat besok dengan sedekah kita. Antaranya amalan sedekah kita tu selalu dan ikhlas. Sebaik-baiknya tuan-tuan, Rasul kata apa? Kanan beri, kiri mu tak tahu. Ada 7 golongan yang dapat menang pada masa besok. Antaranya orang ikhlas menderma, kanan beri, kiri mu tak tahu. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan kita digalakkan buat ibadat-ibadat sunat. Yang wajib tak ada. Yang wajib apa? Wajib niat nak puasa besok hari. Itu saja. Dan wajib tinggalkan perkara yang membatalkan puasa. Lain semua sunat-sunat. Tuan-tuan sekalian, jangan kita pandang enteng dengan sunat. Jangan kata ini Allah ni sunat, tak payahlah sunat. Jangan. Sunat buat dapat pahala, tinggal rugi. Cuma nak sebutkan tuan-tuan sekalian supaya seulang balik kedudukan sembahyang sunat. Akhirat besok tuan-tuan, Allah kira ibadat sembahyang fardu ku tak sempurna, Allah akan tengok sembahyang sunat kita buat untuk melampung fardu yang tidak sempurna. Begitu. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita berlatih bulan Ramadan, banyakkan amalan-amalan. Di luar Ramadan buat macam tu jugalah. Contoh, Nabi pesan pada sahabat dia Abu Darda, setiap hari kena sembahyang witir, sembahyang duha, dan puasa sunat sebulan 3 hari. Baik, witir paling banyak berapa rakaat? 11. Paling kedekut 1 rakaat. Sembahyang duha paling banyak 8 rakaat. Paling tak rajin 2 rakaat. Tambahkan amalan-amalan. Nabi kata apa? Orang paling baik umur panjang dan amalan yang baik. Yang tak ada guna apa? Umur pendek, amalan kosong. Begitu. Jadi banyak sunat sebab menguntungkan kita, Masya Allah. Baik. Jadi apa lagi tuan-tuan nak sebutkan? Saya nampak di bulan Ramadan kita pandai mengurus masa. Nak buka puasa dah penuh dah meja. Jaga waktu buka puasa. Baik. Bila sahur tu disunatkan kita sahur sebelum masuk waktu subuh.
Lepas sahur tunggu 10 minit waktu imsak, terus pergi ke masjid sembahyang subuh berjemaah. Tu jaga waktu. Baik. Di luar Ramadan jaga juga tuan-tuan sekunya untuk apa? Untuk sembahyang berjemaah. Tadi kata Tuan Jainuddin, janganlah kita tinggalkan sewaktu lepas bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, kita kena pandai cari jalan untuk masuk syurga Allah SWT. Contoh subuh. Subuh berjemaah pahala macam ibadat sepanjang malam. Isyak berjemaah pahala macam ibadat separuh malam. Kejar pahalanya begitu. Dan kejar semasa Ramadan saja. Ramadan Allah bagi pahala lebih sebagai galakan insentif ini supaya kita rajin beramal. Teruskan beramal di luar Ramadan. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga supaya selupa tadi pasal sedekah. Tuan-tuan sekalian, kita ingat masa muda-muda dululah. Syukur Allah buka pintu hati, jadi orang baik, jadi apa dipanggil istiqamah sembahyang Jumaat. Tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali pesan, bila kamu bertaubat, tak cukup sekadar kamu tinggalkan dosa-dosa dulu dan buat yang baik, tinggalkan dosa dulu, kemudian istiqamah dengan amalan-amalan yang Allah suruh, tak tinggal dah. Tak cukup dengan itu, kata Imam Ghazali, kamu tambah lagi, tambah dengan sedekah sunat. Kenapa? Sedekah ini akan tutup dosa-dosa kamu yang lepas. Sebab tu Allah sebut Quran, inna hasanati yudhibna sayiat, kebaikan kita buat akan tutup dosa-dosa kita. Cuma tuan-tuan, saat beritahu ni, bila kita sedekah, niat lafazkan, ya Tuhanku, terima sedekah ini dan tutupkan dosa-dosaku yang lepas. Ya Allah, terima sedekah ini dan tutupkan dosaku yang lepas, dan sampai padanya pada ibu dan ayah. Sedekah tutup dosa kita yang lepas. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, satu perkara yang kadang-kadang kita lupa, jangan dengar ustaz sebut. Disebut dalam kitab Jarul Halil Mauhub, hidupkan 2 malam raya. Ada malam-malam tentu yang kena kurangkan tidur dan beramal. Malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam 2 hari raya. Tuan-tuan, Nabi sebut satu hadis. Siapa menghidupkan 2 malam raya, raya haji, raya puasa, hidupkan malam tu apa? Kurangkan tidur. Jangan beramal. Hidupkan malam 2 hari raya. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kamu semasa hati orang mati daripada masyar. Tuan-tuan sekalian, mati hati ni macam mana? Yang malu, kelam kabut, menyesal ke sana kemari, dia macam daripada masyar. Itu orang yang hatinya tak hidup. Baik, biasakan hidup malam raya, tuan-tuan, dengan amalan-amalan. InsyaAllah besok Allah tak matikan hati kita. Apa malam raya? Takbir banyak-banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan tasbih banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tuan-tuan sekalian, saya suka kalau dapat malam raya sembahyang sunat tasbih. Kalau malam 2 rakaat, malam 4 rakaat 2 salam. Dan saya carikan juga boleh juga lepas isyak, imam akan jadi imam sembahyang tasbih, yang lain itu jadi makmum. Maksudnya supaya bulan Ramadan hidupkan dengan amalan-amalan sunat. Sebab tu kadang-kadang orang malam raya lah, dia pasal lansir lah, buat kuih. Tapi pengalaman saya dah tua-tua ni, kan buat kuih, buat rendang malam raya, besok tak ada siapa nak makan pun, orang semua balik kampung. Buat sekadarnya lah. Hidupkan malam raya dengan amalan macam tu tadi. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, pernah kita dengar Nabi kata satu hadis, Allah kata apa? Semua ibadat untuk hamba-Ku kecuali puasa untuk-Ku.
Ustaz dengar hadis banyak kali tak faham, nak cerita pada orang pun tak tahu apa benda. Ustaz lain pun tak bagi tafsiran dia. Semua ibadat untuk hamba-Ku kecuali puasa untuk-Ku. Kan satu hari dengar Ustaz cakap, dia kata, semua ibadat kita tahu ganjaran dia. Contoh sembahyang seorang satu pahala, berjemaah 27 kali ganda kita tahu. Subuh berjemaah pahala macam ibadat sembahyang malam kita tahu. Siapa burduk di rumah, datang ke masjid, langkah kanan dapat pahala, langkah kiri hilang dosa, kita tahu. Datang ke masjid waktu gelap-gelap, esok dapat cahaya terang-terang pada masa, kita tahu. Puasa tak tahu berapa pahala. Maka ulama kata apa? Puasa untuk, katanya, ibadat puasa ni ibadat menguji kesabaran. Kita tak tahu sabar kita berapa banyak, berapa tebal, berapa kilo. Allah saja tahu. Maka Allah kata, puasa untuk-Ku, Aku saja berkuasa menentukan pahala dia dapat sebab dia sabar dalam keadaan dia berpuasa. Baik. 2-3 minggu lepas saya sempat dengar Ustaz Mahdi Muhammad Jul, TV Hijrah. Dia bagi tafsirannya sama melalui ulama hadis. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan sekalian, semua ibadat untuk hamba-Ku kecuali puasa untuk-Ku, pahala puasa ni dia akan kekal bersama kita, dia tak keluar. Faham? Baik. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, di akhirat besok, orang yang kita buat dosa pada dia akan datang ambil pahala kita. Dan kita kena bagi. Sampai satu tahap kita bankrupt, kita bagi pada orang pahala kita, yang minta ramai lagi, akhirnya kita tanggung dosa itu semua dan kita masuk neraka. Masya Allah. Tapi ibadat puasa kekal sama dengan kita. Dia tak bagi tempat lain. Itu maksudnya puasa untuk-Ku tu. Wallahualam. Baik, di tuan-tuan sekalian, saya mencadangkan kod apa yang Nabi buat. Baik. Nabi suka puasa Isnin dan Khamis. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, setiap hari ada 2 malaikat akan menjaga kita. Satu malaikat datang waktu subuh. Dia bersama kita, catat amalan kita dan sebagainya. Waktu asar dan lapor pada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang yang seorang lagi datang waktu asar, bersama dengan kita sampai subuh. Itu kena banyak amalan malam semua tu kan. Itu harian. Malaikat harian turun waktu subuh dan waktu asar. Satu lagi malaikat yang datang untuk shift mingguan, hari Isnin dan hari Khamis. Jadi Nabi kata apa? Aku suka puasa Isnin Khamis supaya malaikat mencatatkan ibadatku puasa pada hari tersebut. Itu ceritanya. Jadi saya kata apa, berdasar pada hadis sebut tadi itu, puasa ni satu ibadat yang kekal sama kita, dia takkan pilih ke lain sebab Allah kata puasa untuk-Ku. Maka banyakkan puasa sunat pada Isnin Khamis. Dicadangkan juga puasa sunat awal bulan, tengah bulan, hujung bulan. Atau disebutkan juga sebagai hari putih. Hari putih apa? Hari bulan purnama, 13, 14, 15 setiap bulan Islam yang begitu. Masya Allah. Baik, dan akhir sekali tuan sekalian, saya minta tuan-tuan sebelum lupa, sebab jarang dicakap oleh orang lain. Disebut dalam kitab Fadilat Ramadan, orang tabligh duk baca. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, disebut dalam kitab tu, setiap malam bulan Ramadan Allah bebaskan 100,000 orang keluar pada neraka masuk ke syurga. 100,000 orang setiap malam bulan Ramadan Allah bebaskan daripada neraka masuk ke syurga. Mana 30 malam, 30 kali 100,000, 3 juta. Setiap tahun 3 juta, 3 juta. Baik. Jadi saya kata jangan dengar saja hadis tu, amalkan. Apa saya kata? Ya Tuanku, Engkau berjanji untuk bebaskan 100,000 orang keluar pada neraka masuk ke surga, ya Allah. Biar antara mereka bebas dari neraka itu aku, ya Allah. Ibu dan ayahku, ahli keluarga aku dan semua mereka aku sayang, ya Allah. Dengar hadis, kita minta.
Allah bakal 100,000, tapi antara mereka tu kita, ibu dan ayah kita. Baik tuan-tuan sekalian, ada masuk neraka syurga? Belum lagi. Syurga dah ada, neraka dah ada. Sebab disebutkan hadis tu, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka bulan Ramadan. Dah ada neraka syurga. Cuma siapa masuk neraka kita tak tahu, tapi senarai dah ada. Allah simpan senarai ni orang neraka dan syurga. Tapi Allah boleh batalkan dia masuk neraka tu dengan izin Allah Ta'ala. Setiap bulan Ramadan 100,000 pada 100,000 keluar pada neraka masuk ke syurga. Ya Allah Tuhanku, biar aku antara mereka yang dibebaskan itu, Masya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saya sebutkan tadi. Bila Ramadan berakhir, pastikan tuan-tuan, pertama, bangun semula buka untuk makan sahur, tapi bangun untuk sunat tahajud. Allah suka mereka yang wabil asharuhum yastaghfirun, waktu sahur bangun minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kedua, bulan Ramadan kita jaga waktu kita khususnya untuk sembahyang berjemaah. Jaga waktu sungguh-sungguh, pastikan tuan-tuan jangan tinggal jemaah, sembahyang berjemaah. Nabi sebut satu hadis, antara mereka yang dapat naungan pada masa apa, orang hati bergantung dengan masjid, suka sembahyang berjemaah. Masya-Allah. Kemudian sebagian juga tuan-tuan, Ramadan kita sedekah banyak-banyak, luar Ramadan pun sedekah banyak juga. Yang penting ikhlas. Kita ikhlas. Quran sebut surah Baqarah, siapa yang beri sesuatu dia ungkit balik ataupun dia riak, seumpama setumpuk pasir di atas batu, hujan turun, pasir tu hilang. Itulah gambaran orang bersedekah, ungkit balik apa dia bagi dan riak apa dia bagi. Nak cerita pada orang baik ini dia, jangan begitu. Jadi pastikan tuan-tuan, sedekah ini menutup dosa-dosa kita yang lepas. Bila sedekah, lafaz ya Tuhanku, terima sedekahku ya Allah, dan tutupkan dosa-dosaku ya Allah, dah sampai pada ibu dan ayah. Boleh itu, Masya Allah. Dan sebabkan juga lepas Ramadan nanti, jangan tunggu Ramadan tahun lepas nak puasa. Tuan-tuan sekalian, orang yang tak biasa puasa sunat ni, bila sambut Ramadan penuh meja makanan-makanan. Sebab puasa sahur sekali. Sepuasa senang. Dengan puasa isteri senang. Bila masuk waktu maghrib, nak makan apa malam ni? Apa yang ada, makan apa yang ada, sudahlah. Sebab biasa puasa-puasa sunat. Jadi kalau puasa yang setahun sekali ni, Masya Allah, penuh meja. Akhirnya buang macam tu sebab tak pernah puasa. Disebut tuan-tuan sekalian, ibadat puasa, Allah kata puasa untukku, insya-Allah dikekal bersama kita di akhirat besok dengan amalan-amalan puasa kita buat tu, Masya-Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, amalan dalam malam raya hidupkan malam raya dengan ibadat. Sebab siapa hidup malam raya, hatinya takkan mati. Ketika mati hati lain, orang lain di pada masa, insya-Allah, mudah-mudahan. Itulah semoga Allah terima amalan kita. Bila mula pada sekarang tuan, bila salam kawan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kami dan amalan kamu. Jadi sebut selamat raya sama itu tak apalah, cuma lebih baik kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amalan kami dan amalan kamu, gitu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan fa'amina hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tub 'anfu 'anna. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.